hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 30 Jun 2020, hari ini hari Selasa, bertemankan saya Uyaina dan juga Rina. Dan pastinya hari ini seperti biasa kami nak bawakan sesuatu yang istimewa terus ke meja makan anda untuk memberikan inspirasi dan juga idea apakah antara menu-menu yang boleh anda hidangkan untuk seisi keluarga ataupun kepada tetamu yang bertandang. Menu hari ini pastinya berasaskan serai. Ya, betul. Serai ataupun nama saintifiknya, simbol pagan Citrus, tak dinafikan mempunyai pelbagai khasiat. Dan biasanya kalau kita bercakap tentang masakan ni, kita menggunakan batang serai. Dan di hadapan kami sekarang ni sudah pun terhidang pelbagai jenis menu yang berasaskan serai. Elok kalau kita mulakan dari sebelah sini. Okey, kita ada rendang campur. Okey, ini ada teh serai. Bau dia, Allah, sedap betul. Rasa sedap minum kan? Betul. Yang ni ada ayam serai, sate ayam serai. Yang ni istimewa sedikit. Tauco yang dimasukkan serai tapi dia masak dengan Perut tauco. Betul. Dan ini ayam kapitan, ikan percik yang ada serai juga. Dan di sebelah sana ada sotong kerabu. Kerabu soto. Kerabu soto. Okey, selain daripada tu, ini istimewa kalau anda sukakan cita rasa daripada Thailand, pastinya kita ada taklai kai, ayam istimewa, ayam serai versi Chiang Mai. Ulang lagi sekali. Taklai kai. Wah, macam orang Thai betul. Okey, dan kita juga ada salad serai, bagus untuk mereka yang nak menjaga diet. Betul. Ini kita ada ayam masak serai dan pastinya ini yampla, ikan serai. Menu hari ini memang cukup menyelerakan, kena dengan tekak saya. Tekak awak? Betul, tekak saya juga. Anda semua kena setia dengan kami sepanjang 1 jam ni kalau nak tahulah macam mana agaknya nak memasak ke semua menu yang terhidang di atas meja pada hari ini. Tetapi sebelum itu, mesti ramai yang tertanya-tanya apa antara khasiat serai selainnya. Ini dia kami nak kongsikan bersama dengan anda. Silakan. Mampu tumbuh sehingga 1 meter ketinggiannya, serai sejenis tanaman yang mempunyai aroma tersendiri. Tidak dinafikan pokok serai mempunyai banyak kegunaan. Ini kerana tumbuhan tersebut memiliki pelbagai kelebihan dan juga khasiat. Selain digunakan sebagai pemikat selera dalam juadah makanan harian, menurut kajian, serai juga berfungsi membantu merawat beberapa jenis penyakit seperti anemia, darah tinggi dan kencing manis. Oleh kerana aroma yang terhasil dari pokok serai adalah sangat unik, maka ekstrak akar serai digunakan sebagai pewangi shampoo dan ada juga yang menghasilkan minyak wangi. Ternyata tumbuhan persis daun lalang ini memberi banyak manfaat kepada masyarakat dan mudah ditanam di sekitar rumah. Itu dia tadi antara khasiat serai untuk makluman anda semua. Dan untuk menu pertama yang kami nak kongsikan bersama dengan anda adalah taklai kai. Dan untuk itu kita bersama dengan Chef Wan Mustafa Kamal Wan Muhammad ataupun lebih mesra dipanggil Chef Wan dari Rong Seri Bangi. Okey, baik. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu taklai kai itu apa? Okey, taklai kai ni dalam bahasa Thailandnya, kai adalah ayam, taklai itu adalah serai. Okey, jadilah taklai kai. Taklai kai. Okey, jadi apa sebenarnya antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat taklai kai? Bahan-bahan dia tak berapa banyak. Cuma yang kita perlukan isi ayam. Isi ayam. So ini kalau kita nak buat udang pun boleh. Okey. So kalau kita buat ayam, kita buat ayam lah. Isi ayam dengan bawang putih, serai yang diracik, kemudian sedikit black pepper dan telur, kicap sotong dan tepung. Okey. Ya. Alright. Dan sedikit daun ketumbar, bahagian akarnya dengan serai. Okey, ini nanti akan digunakan sebagai untuk stikkan dia untuk pegang. Baik, kemudian bahan-bahan ini perlu bahan-bahan ini perlu ditumbuk lah. Okey. Ditumbuk sehingga lumak dia akan jadi macam ni.
Ya. Okey, mesti tumbuk ataupun boleh dikisar? Blender pun boleh. Okey, blend pun boleh. Blend pun Ditumbuk boleh. ataupun dikisar lah. Ya. Okey, kemudian setelah dikisar ataupun ditumbuk lumat, Ya. hasilnya adalah seperti ini. Kemudian chef Yang ini kita kena simpan 1 malam sekurang-kurangnya. Dan besoknya baru kita boleh bulatkan dia lah, bentukkan dia. Ya. Kenapa sebenarnya kita kena simpan Untuk dia punya 1 malam? rempah dia menyerap. Okey, lebih mesra lah lebih mesra. orang panggil. Ya. Dan untuk disimpan 1 malam tu kan chef, Ya. di mana? Di dalam peti ais. Di dalam peti ais, sebelah di bawah? bahagian bawah je lah. Okey, di belah bawah. Jangan beku kan. Jangan bekukan kan, tak boleh pula nak dijadikan seperti ini. Okey, kalau anda semua boleh lihat, ini adalah hasilnya. Okey, Ya. setelah kita kita panggil apa? Kita dah bentukkan dia. Kemudian kita goreng lah. Kalau anda lihat memang comel macam ni. Ya. Kalau di Thailand memang begini Memang juga begini. bentuknya. Waktu saya belajar dekat Thailand dulu memang inilah resepinya. Okey, tapi kalau di Thailand, taklai kai ni dia sebenarnya adalah makanan tradisional. Dia sebenarnya atau macam mana? makanan-makanan di Raja Thailand ni dia orang suka untuk buat appetizer. So boleh dikatakan kerajaan Lana dulu memang dia mesti ada taklai kai ni. Mesti ada untuk makanan dia punya wajib lah. appetizer dia sebagai appetizer. Okey chef, jadi setelah dibiarkan semalaman dan dibentukkan begini, tibalah saatnya untuk just goreng saja. digoreng. Digoreng lebih kurang dalam 5 minit sudah cukup lah. Okey, bila dia dah rangup-rangup sikit, dah brown tu, dah apa tu? Dan warna dimakan panas lah. kecoklatan tu, Sebelum saya keterangan lupa, tu, okey dia benda ni bukan makan macam tu, dia kena ada sos dia. Okey, baik. So, ini bahan untuk buat sos. Chef goreng, okey. Ya. Chef boleh kongsikan juga antara bahan-bahan yang diperlukan. Okey, bahan yang untuk sosnya kita perlukan lemon, air lemon, cili merah, sedikit sos tiram dan gula. Okey, baik. So kita mix together, kita kisar dalam satu blender dan dimasak dengan api perlahan sehingga dia menjadi pekat. Dia akan jadi satu sos untuk dipping lah. Baiklah, kemudian Dan dicicah bersama. ditabur kacang dan dicicah. Sangat sedap. Okey, baiklah. Menarik juga ya. Okey, kalau di Rong Seri, restoran Rong Seri ya? Rong Seri Bangi. Rong Seri, okey. Satu hidangan untuk taklai kari ni berapa? Okey, kalau dari segi harganya lebih kurang satu stick ni RM1 macam tu lah. Okey, Tak mahal sebab ayam kan. Semuanya isi ayam. Okey, tapi tak apa, kalau untuk restoran memang yang ni kita untuk pre-order saja. Sebab untuk penyediaan ni agak lambat kan. Tetapi kita sediakan untuk yang frozen lah. Memang kita ada sediakan satu frozen dan dijual untuk yang frozen. Okey, kalau mereka di luar sana teringin nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang Rong Seri Bangi dan menu-menu yang ada di Rong Seri Bangi, bagaimanakah caranya? Boleh lawati Facebook Rong Seri Bangi ataupun Instagram Rong Seri Bangi juga. Okey, dan untuk penghantaran mungkin untuk ada? penghantaran kita akan ada sediakan. Ada juga penghantaran. Kalau untuk frozen kita akan sediakan penghantaran sekali lah. Baik, kalau nak buat penghantaran itu ada tak minimum order berapa banyak yang nak kena pesan? Bergantung pada jarak dia. Kalau jarak yang berdekatan dia ada minimum lah. Okey, berapa pun boleh. Okey, baik. Ini nanti kita akan lihat hasilnya setelah digoreng. Dia akan menjadi keperangan, boleh diangkat dan dimakan bersama dengan sos seperti yang telah Chef Wan kongsikan tadi. Betul, Chef? Ya, betul. Okey, sekali lagi mungkin Chef boleh kongsikan social media Rong Seri Bangi jika Rong ada. Seri Bangi untuk Facebook dan Instagram sama. Rong Seri Bangi satu perkataan. So dekat situ segala macam information yang ada untuk tengok menu-menu lain yang menarik kan. Okey, tapi kalau di Rong Seri Bangi taklai kai ini ada udangnya juga ataupun ada. ayam Kita saja? ada taklai kai, taklai kung. Taklai kung ada untuk udang, nasi udang. Daging kita ada juga. Bermakna untuk resepi ini sebenarnya boleh perbagaikan intinya. Ya, betul. Okey, baik. Sesaat lagi kita akan lihat bagaimana hasilnya taklai kai ini. Anda pun tak sabar nak mencubanya sebentar lagi. Dan kami juga ada beberapa lagi menu yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kalau tadi Yana dah pun berkongsi bagaimana cara untuk membuat taklai kai. Ini kita nak balik ke Malaysia pula. Tadi kita ke Thailand. Ini resepi yang saya percaya memang semua orang suka makan. Rendang campur yang juga menggunakan asas bahannya adalah serai. Bersama kita hari ini lebih mesra dengan panggilan Kak Ros daripada Ros Catering. Kita tadi dah cerita yang kita nak buat rendang campur ni. Tapi adakah nak tanya
tanya dengan Kak Ros sendiri, rendang campur ni sama macam kita buat rendang hari raya tu? Oh, tak sama Rendang sama? ni pun macam-macam jenis. Okey. Ada rendang yang raya tu macam ada rendang tok, okey. Rendang biasa yang kita makan pada hari raya tu. Rendang yang warna coklat warna tu kan? coklat tu Rendang kan. pedas. Tapi hari ni kita buat rendang berempah. Okey, rendang campur ni maksudnya rendang berempah lah. Sebab dia ada limpa, ada hati. Jadi kalau rendang biasa dia tak berapa orang kata Kena. tak berapa kick lah kan. Sebab kerana menggunakan organ-organ dalaman ni, kan? jadi dia memerlukan rempah yang kuat untuk menghilangkan bau dia. Betul. Faham? Okey, tadi Kak Ros dah pun sempat menumis. Kita menumis bawang putih, bawang merah yang dihiris. Tapi kalau bagi Kak Ros, kalau nak sedap lagi, kita kena blender. Betul. Blender Kisar tu yang akan bagi lagi betul. rasa. Bawang putih, bawang merah dia tu kita kisar. Lepas tu jangan lupa masuk bahan utama serai. Okey, ini serai ni ada setengah orang dia akan mengisar serai bersama dengan airnya. Tapi kalau Kak Ros ni kita tengok ambil patinya saja. Ambil pati pun Apa boleh. Apa bezanya? Kalau dengan air tu lebih sedap lah. Okey. Tapi kalau nak menumis, akan kurangkan guna air lah sebab kita nak menumis kan. Jadi Selalunya kalau rendang campur yang kita buat ni untuk berapa orang makan? biasa dalam 5 atau 6 orang makan. 5-6 orang makan, penggunaan serai yang dikisar berapa banyak? Yang dikisar dalam 2 batang. 2 batang. Okey, cukup dah. lepas tu kita tambah lagi serai yang dititik. Betul. Aroma dia sekarang ni memang cukup sedap sebab bau serai tu dah naik bersama dengan bawang dan juga halia ya. Lepas tu yang best punya dia punya sambal tu bukan cili kering kita blender saja kan, tapi cili kering tu nak disangai dulu. Disangai dulu. Apa bezanya kalau disangai dengan tak disangai ni Kak Ros? Yang tak disangai tu kita rebus. Okey. Kalau Adakah disangai, rasa akan memberi rasa yang berbeza rasa dia juga? berbeza. Dia akan rasa macam pahit-pahit sikit kalau macam kita sangai ni. Kalau rebus tu macam biasalah, macam kita masak Sambal biasa ya? kan. Okey. Tapi kalau untuk berempah kita kena sangat atas api dulu. Lepas tu kita masukkan jintan manis, jintan putih, Ketumbar masuk? Ketumbar kita masukkan sekali kan. Ini semualah yang telah dikisar. Ini pun kita sangai, lepas tu kita kisar. Okey, sebab tu dia memberi warna yang lebih gelap sedikit. Betul. Kalau ikutkan kita tumbuk biasa tu warna dia cerah sedikit. Betul, Tapi betul. kita sangai dulu untuk tengok warna dapatkan dia pun rasa dah yang coklat berbeza. Sedapnya bau dia. Rasa macam nak raya pula. Lepas tu kita tambahkan sikit lada. Okey, ramai juga dalam kalangan kita yang tak suka letak lada hitam. Boleh tak kalau kita tidak letakkan dia? Boleh. Tak ada masalah. Tapi biasalah kalau masakan Melayu ni dia banyak rempah kan. Dia Betul. banyak rasa rempah. Lagi banyak rempah lagilah terasa keaslian Melayu tu kan. Kalau selalunya kebiasaan kalau kita buat rendang untuk hari raya dia akan ambil masa yang sangat lama berjam-jam. Tapi kalau rendang campur ni berapa lama masa diperlukan? Biasanya kalau kita tak nak lama, petua dia senang. Kita rebus dulu. Rebus bahan-bahan ni. Okey, hari ni kita ada paru. Ada paru. Kita ada daging. Ada Lepas tu limpa. saya dah tak tahu dah. Ada limpa. Ada limpa. Ada hati. Jadi tu disebabkan nama rendang campur tu. Okey, faham. Sebab maklumlah tak makan. Organ dalaman jadi tak tahu apa yang dimasukkan kecuali daging. Okey, masa kita menumis ni, kita masukkan semua daging-daging tu sebab kita nak bagi dia mesra alam. Mesra dengan kuah-kuah tu. Memandangkan kita sebenarnya dah rebus terlebih dahulu. Jadi, kita tak memerlukan masa yang lama betul. untuk buat rendang campur ni. Betul. Wow, pantas Tapi saya nak tahu ni apa sebenarnya? Oh, itu kerisik. Kerisik. Penting untuk Kerisik pun guna kita masuk kerisik. Okey, baiklah. Jadi Jangan lupa biasanya kerisik. memang dia tak larilah daripada bahan asas untuk buat rendang. Betul. Sebab kalau rendang biasa sekalipun, kerisik tu memang sangat penting. Okay. Masukkan kerisik. Kerisik ni juga bukan sahaja dia memberi rasa kepada rendang, tapi sebagai ejen pemekat juga kan? Betul. Kepada rendang kita. Wah, pandai juga masak Tak pandai Ada skill tapi juga tu. tahu juga. Okey Kak Ros, untuk dapatkan hasil seperti ini, berapa lama masa lagi kita nak tunggu? Sebab kita ada nak masukkan santan. Masukkan santan. Dia dalam 20 minit jugalah. Selepas kita pastikan pati santan dipekat dengan kita punya rendang campur ni ya. Okey. Lepas tu kita masukkan air. Lepas tu sebut perasa, cukup dah. Okey. Apa lagi menu-menu istimewa yang dihasilkan oleh Ros Catering yang menggunakan serai?
Biasanya kita paling famous dekat Rose Catering iaitu daging masak hitam. Okey. Daging masak hitam memang ramai orang sukalah bila Kak Ros buat kenduri kahwin tu. Ramai yang puji, yang suka daging masak hitam. Okey. Selain pada rendang lah. Kalau kita sebut kenduri kahwin tu kabarnya ramai juga selebriti yang menggunakan perkhidmatan Rose Catering kan. Okey, bagi mereka yang tak sabar nak menikmati juadah rendang campur ini ataupun nak mendapatkan perkhidmatan untuk membuat catering dan sebagainya, bagaimana caranya Kak Ros? Ada sebarang laman sosial? Boleh jenguk-jenguk dekat Facebook Kak Ros, Rose Catering. Okey, lepas tu Instagram Kak Ros pun Rose Catering. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Tapi kan bila kita dah kering, saya just nak bagi tahu kepada penonton, inilah yang akan menambahkan lagi aroma rendang kita. Ada daun limau dan juga daun kunyit. Ini tak boleh tinggal Tak wajib. boleh tinggal. Okey, baik. Sementara kita nak nantikan rendang campur kita ni siap, tapi terlebih dahulu saya nak tunjuk inilah hasilnya, warnanya sebegini. Untuk bagi mereka yang sukakan rendang campur boleh terus ke Rose Catering. Terima kasih banyak-banyak Kak Ros. Okey, terima baik. kasih. Okey, menu istimewa satu lagi. Ini memang sangat-sangat luar biasa sebab hanya bermula di rumah dapat ciptakan satu menu yang boleh jana pendapatan. Apa tu Yana? Terima kasih Rina. Wah, Telio, saya tengok rendang campur tu tadi. Nak kena rasa lepas ni. Okey, baik. Seperti yang Rina katakan tadi, bermula dari rumah sahaja sewaktu tempoh PKP dan sekarang sudah pun menjadi bisnes yang mana mendapat order sebanyak 10 cucuk pesanan. 10,000 pesanan, betul. Dan untuk itu, saya bersama dengan Puan Siti Nur N Mokhtar dari Ayam Serai Riak, betul. Apa khabar? Baik, Anna. Thank you for having us. Terima kasih. Okey, kalau tadi kita dah tengok yang versi Thailandnya pula. Kalau yang ini sebenarnya untuk ayam serai ni, macam mana Puan N mendapat idea ataupun terdetik hati nak buat bisnes ni? Dia bermula masa PKP hari tu. Kita duduk rumah dah dekat seminggu dah, tak tahu apa nak buat, rasa macam dah mentally unstable lah. Jadi kita kata, apa kata kita buat satu benda yang boleh at least to keep masa occupied masa kita. Kita bagi kawan rasa, lepas tu kawan start order dan begitulah. Dan bermula dari PKP itu tadi sampai ke hari ini yang mendapat 10,000 cucuk batang ayam serai ni. Okey, baik. Apa antara bahan yang diperlukan untuk membuat ayam serai ni? Okey, kita perlukan ayam, ayam bahagian isi. Okey. Naturally serai lah. Okey. Bawang besar untuk manis, bawang putih, daun ketumbar dan daun limau purut. Okey, dan ada telur. Telur tu kita guna bukan masuk dalam ni, kita guna selepas. Waktu nak goreng tu saja. Okey, baik. Jadi bahan-bahan dia akan dilumatkan? Okey. Ayam ni kita blend. Okey. Kita ambil. Kita ayam yang dah dilumatkan, di blend. Kita ambil bawang. Okey. Dia sebenarnya resipi ni resipi agak-agak. Faham. Dan resipi campak-campak. Campak-campak. Dia ikut cita rasa. Baik. Ini daun ketumbar tadi. Dan juga daun limau purut. Okey. Dan sedikit garam. Dia memang natural. Dia memang all natural saja. Tak ada, kita tak letak perasa, tak letak apa, langsung. Okey. Dan kalau you notice, kita tak letak tepung, tak letak apa. Jadi dia betul-betul pure meat, white meat. Jadi dia, kalau orang on keto diet, saya taklah. Kalau orang lain on keto diet, macam pandang saya je, saya pun tidak. Itu sesuai. Jadi ini yang akak dah campur kan. Okey. Apa kita buat next? Kita ketuk serai ni. Sepatutnya kita kena jalur-jalurkan supaya kita kepak masuk. Bagi dia, bila kita kepak dia, bila kita fry dia, dia akan masuk meresap serai itu dalam. Nah, jadi kita ini yang menariknya sebab biasanya kalau sate secara generalnya orang memang cucuk guna lidi. Tapi menariknya serai ayam ini dicucuk menggunakan batang serai ini sendiri sebagai orang kata pengganti lidi itu tadi. Betul. Jadi kalau you makan, kalau Yana makan akak punya ayam serai ni, dapat memang makan seketul dua memang dah kenyang. You can skip lunch. Boleh tak payah makan dah lunch. Memang boleh diet betul lah ni. Kemudian kita ambil telur. Okey. Kita sebelum kita goreng, kita kena salut telur dulu. Okey, baik. Untuk memastikan dia tidak berlerut. Dia tak burn terus kan. Jadi sekurang-kurangnya kalau ada telur ni, dia will cushion, soften dia punya frying tu lah. Frying proses tu. Kalau dari tempoh PKP hari itu bermaknanya di hujung bulan 3 lah ya? Ya, betul. Di hujung Mac sehingga ke hari ini mendapat tempahan lebih daripada 10,000 cucuk. Bermakna sambutannya sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Jadi apa kita buat, sebab kita
ini orang kata apa, accidental entrepreneur. Jadi apa kita nak buat lepas ni, kita nak go into central kitchen. Kita nak buat betul-betul macam nak betul-betul fokus lah buat dalam bentuk sejuk beku. Mungkin kita akan diversify buat produk lain selain daripada ayam serai. Kita akan buat patty, untuk burger patty sebab kita dah pernah R&D, dan juga sausage bun. Tapi bukan sausage, kita letak ayam serai dalam bun. Baik. Tetapi memang akan orang kata incorporate ataupun masukkan elemen serai inilah. Ya, betul. Maksudnya kalau untuk patty ni orang kata trade secret lah, tapi tak apalah, cakap je lah kan. Tak ada benda nak rahsia. Kalau macam patty mungkin instead of kita letak batang serai, which tak logik, kita akan letak mungkin dia punya essence of serai tu. Sebab serai ni yang memaniskan, yang ada distinctive taste dia tu. Jadi selain keharuman dia tu kan. Okey, baik. Untuk variasinya sekarang ini memang ayam sahaja. Ayam sahaja setakat ini. Okey. Kita belum cuba. Mungkin selepas ni, kalau Yana suka beef, mungkin akan explore juga beef. Untuk Yana? Untuk Yana saja. Okey, baik. Mungkin adalah kalangan penonton sekarang ini yang nak membuat tempahan dari Puan Ann. Bagaimanakah caranya? Boleh kunjungi Instagram kami di ayam_serai_riak. Okey, baiklah. ayam_serai_riak. Itu Instagram dan Instagram sahaja setakat ini. Sahaja. Okey, baik. Kalau nak buat tempahan boleh terus ke Instagram ayam_serai_riak. Baik, sekejap lagi kita nak lihat hasilnya. Okey, sebenarnya dah ada di sini. Okey. Yana cuba. Ya, bolehlah Yana cuba, dan sambil Yana mencuba ini, Rina akan kongsikan menu yang seterusnya, tetapi sebentar sahaja lagi. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jemputlah juga. Silakan. Wanita Hari Ini. Okey, sebenarnya hari ini kita nak bawakan lagi satu menu istimewa bagi mereka yang suka makan perut lembu. Hari ini kita nak bawakan perut lembu tauco. Kita nak bersama dengan Puan Linda. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, sihat alhamdulillah. Kalau kita tengok masak tauco ni biasanya kita tak gunakan serai. Tapi di Rasa Wow sendiri menjadikan serai sebagai bahan utama juga. Kenapa? Sebab kita masak perut lembu, kita nak balancekan bau hamis lembu tu kan. Jadi kita dapat infuse daripada serai. Actually resepi ni daripada mak saudara Kak Linda, Hajah Nurliza Osman. Baiklah, kalau kita lihat sekarang ni tengah tumis serai. Ini serai yang kita dah titik Ya, dah titik. Dan kenapa kita tak gunakan serai yang dikisar, Kak Linda? Yang titik tu lagi lagi kuat, strong, lagi strong, betul. Okey, faham. Berapa banyak batang serai kita gunakan? Kak Linda untuk tak sampai sekilo ni, Kak Linda dalam 6 batang serai. 6 batang serai ya. Okey, adakah masak tauco ni sama juga macam kita buat ikan tauco dan sebagainya? Sama, actually sama. Cuma kita tambah serai. Tambah serai. Okey. Dan sebenarnya kalau kita masak tauco, orang paling risau adalah dari segi rasa masin tu. Sebab kadang-kadang kita yang biasanya suka ataupun tak berapa gemar rasa masin ni, dia risau penggunaan tauco. Bagaimana nak kita pastikan nak bajet yang rasa tauco tu sedang elok saja? Kita tauco tu memang masin. Dia punya by nature memang masin. So kita lalukan bawah air untuk untuk kurangkan dia punya masin. In fact walaupun dah lalu bawah air, tak payah lagi guna garam. Dia tetap ada masin tetap itu ada masin. Okey, itu tips dia bagi mereka yang mungkin nak masak tauco, selalu tertanya kenapa masak ni selalu bau serai dia. Selalunya masin. Jadi tips daripada Kak Linda, basuh dulu tauco. Basuh dulu tauco. Okey. Langkah seterusnya, kita masukkan tauco. Kita terus masukkan tauco ya. Adakah tauco ni juga akan memberi aroma kepada masakan kita? Yes. Minta maaflah terbatuk pula. Itulah. Okey. Selain daripada perut lembu masak tauco, saya tengok ada juga menu-menu daripada Rasa Wow sendiri yang menggunakan serai sebagai bahan utama. Kalau ini ayam kapitan. Ayam kapitan. Memang banyak guna serai. Kita banyak hiris serai kat dalam tu. Okey. Lepas tu ini yang tadi bakal kita hasilkan sekejap lagi. Ini sate goreng dengan kuah kacang. Kuah kacang kan banyak serai. Sate tu sendiri dia punya rempah untuk marinate pun serai. Faham? Okey, itu penting Baik, seterusnya kita masukkan air asam Ini untuk menambahkan rasa masam dalam masak tauco ni. Kira seimbang jugalah rasa kita sebab ada rasa masinnya, rasa masamnya. Lepas tu sikitlah kita letak a pinch of gula untuk balancekan masin tu juga kan. Faham. Okay.
Dan sebab kita pakai perut lembu, so Kak Linda guna cube lembu. Okey, ini nak menambahkan lagi aroma lembu tu. Okey, tapi perut lembu ni pun kita dah rebus terlebih dahulu ya. Untuk mempercepatkan ataupun proses dia tu lebih mudah. Betul, kalau tidak 3 jam juga kita nak menunggu kan. Betul. Okey, air. Adakah yang kita masak ni adalah masak tauco berkuah ataupun yang kering saja? Yang berkuah. Okey. Memang perut lembu ni sesuai kalau ada kuah sikit ya? Ya. Selain daripada masak tauco perut lembu, apa lagi yang ditawarkan di Rasa Wow? Di Rasa Wow kita ada ikan patin tempoyak, nasi dagang, nasi kerabu, all sort of Pantai Timur punya masakan. Okey, jadi siapa yang seleranya dari Pantai Timur, bolehlah dapatkan menu-menu istimewa daripada Rasa Wow ini. Okey, nampak memang mudah sebab kita tengok penggunaan bahan-bahan pun tak banyak. Yang penting kena tumis dulu. Betul. Serai beberapa batang Okey. Okey, bila dia dah menggelegak, kita masukkan perut tu. Okey. Kalau bagi Rina macam Rina yang tak suka makan organ dalaman, kita bolehlah tukar dengan ikan dan sebagainya selalunya ya. Ikan. And then yang bila ikan tu memang orang tak letak serai, tapi kalau letak serai kita rasa lagi sedap. Dia wangi kan. Aroma dia akan berbeza kan. Dan yang pastinya juga kepada anda yang mungkin sukakan rasa pedas dalam masakan, kita tak payahlah risau. Kita boleh tambah cili padi. Boleh. Kan? Macam ni kan last kali nanti kita akan masuk cili padi. Sebab inilah yang akan membukakan selera lagi. Sebab bila tekak orang Melayu memang suka makan pedas. Betul. Jadi tak salah kita letak cili padi Ikut suka berapa banyak kita nak letak. Orang kata tak ada cili, tak pedas, tak ada life. Okey. Okey, Bagi cili. mereka yang nak tahu lebih lanjut antara menu istimewa ataupun nak dapatkan masakan-masakan istimewa daripada Rasa Wow, bagaimana Kak Linda? Okey, boleh follow IG Rasa Wow di rasa_wow. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Terima kasih. berkongsi resepi hebat daripada dapur Rasa Wow sendiri. Anda sendiri boleh mencubanya ataupun mendapatkan perkhidmatan daripada mereka. Sekejap lagi kami nak kongsikan satu lagi resepi yang sangat istimewa. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Yana dalam segmen tajaan. Silakan. Terima kasih Rina. Okey, baik. Dalam segmen tajaan sekarang ini, kita bersama dengan seorang yang cantik manis orangnya, iaitu Nurul Afikah Datuk Hassanal Bolkiah sebagai pengarah pemasaran Almas Beauty and Health. Apa khabar? Sihat, Yana. Wah. Yana sihat? Alhamdulillah sihat. Berseri-seri ibu mengandung kita ni. Terima kasih. Okey, Afikah, hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia wanita hari ini? Silakan. Okey, terima kasih, Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton. Hanya kiriman jus Nusantara Gold yang dapat saya berikan kepada ibu dan bapa saya di kampung halaman agar mereka kekal sihat insya-Allah. Itulah Yana kata-kata daripada salah seorang pengguna jus Nusantara Gold yang mana anak dia ni selalu akan kirimkan jus Nusantara Gold dekat ibu bapa setiap bulan. Sebab apa? Maklumlah duduk jauh, tak dapat nak jenguk hari-hari. Jadi bila dapat kirim jus Nusantara Gold ni, harap-harap ibu bapa tu sentiasa kekal sihat. Masya Allah, saya rasa beruntungnya ibu bapa mempunyai anak yang sangat-sangat orang kata caring macam ni kan. Okey Yana, jus Nusantara Gold ni kita kalau sebut Almas je sinonim dengan jus Nusantara Gold. Betul. Penghulu segala produk. Rata-rata dah tahu salah satu produk Almas yang telah mencetuskan satu fenomena luar biasa. Yang mana dulu jus Nusantara biasa, sekarang kita ada jus Nusantara Gold 3 kali ganda berkesan daripada jus Nusantara biasa. Dulu jus Nusantara biasa pun dah orang kata dah cetuskan fenomena luar biasa, tapi ni Nusantara Gold 3 kali ganda lagi berkesan. Lagilah orang kata lagi hebat daripada yang biasa. Jus Nusantara Gold ni Yana, dia mengandungi bahan-bahan sunnah dan herba-herba tempatan terbaik dunia, okey. Juga dia mengandungi 1001 khasiat lah dalam menangani pelbagai masalah kesihatan kita. Insya-Allah dia dapat bantu macam-macam masalah kesihatan kita lah. Juga dia dapat memberikan kita tenaga, menguatkan antibody, meningkatkan sistem imunisasi badan kita. Okey. Juga jus Nusantara Gold yang paling penting sekali, dia kita buat daripada bahan-bahan asli, raw material bukan cordial maupun ekstrak. Sebab itulah keberkesanan dia tu kita tengok memang cepat. Kita minum kita boleh rasa sendiri keberkesanan tu. Juga jus Nusantara Gold ni tanpa gula. Manis dia tu daripada madu, kurma dan
5, jadi tak perlu kita risau untuk amalkan 2 kali sehari. Madu jus Santaragul ni Yana sangat-sangat bagus jika kita gandingkan bersama madu asli Almas. Baik. Madu bukan sebarang madu. Madu ni daripada Pegunungan Sabalan Azerbaijan ya. Wow. Saya kira kilang yang memproses madu ni dah berusia 100 tahun. Jadi memang pakar dalam menghasilkan madu yang berkualiti tinggi lah Yana. Kalau kat sini kita ada 2 jenis, madu sarang dan tanpa sarang. Yang paling penting 100% asli dan organik. Okey, dan madu ni kita tawarkan dengan harga kasih sayang kepada semua pengguna supaya semua dapat rasa madu asli Almas ni. Sebab itulah madu kita ni yang sarang dah sold out. Okay. Alhamdulillah dah sold out. Tinggal madu yang tanpa sarang sahaja, itu pun stok sangat-sangat limited lah. Sebab apa? Sebab bagi harga kasih sayang. Lepas ni Yana, kita akan keluarkan madu yang sama ni tapi dengan isian yang lebih kecil iaitu 400 gram. Tapi pada harga yang sama. Sebab itulah sekarang semua berebut nak cuba jus Nusantara pula. Madu asli Almas ni. Jadi kena cepat-cepat grab. Apa istimewanya madu asli Almas ni? Apa istimewanya? Madu asli ni rasa dia sangat-sangat sedap, bau dia yang harum dan penuh dengan khasiat lah. Yana, saya kira madu ni tak payah nak cerita lebih. Madu merupakan makanan terbaik dunia. Jadi memang banyak sangat khasiat untuk tubuh badan kita, untuk kulit kita kan. Macam ramai testimoni yang dah amalkan madu ni boleh tengok perubahan pada kulit yang mana dulu kering lah. Selalu kena sapu pelembap dekat muka, dekat badan, kena sapu lotion. Tapi sekarang lepas amalkan madu, alhamdulillah kulit lembap. Walaupun yelah sekarang kita ni 24 jam aircon kan. Mana kulit tak kering. Lepas tu Yana, hari ni saya nak share macam mana nak dapatkan kulit yang cantik, putih, cerah, gebu, mulus tanpa celah. Bagaimanakah caranya? Tiada rahsia, hanya Almas Skincare. Almas Skincare ni saya kira sangat-sangat ringkas, mudah tapi berkesan. Kita ada Snow Cleanser, Gold Serum, dan kalau untuk wanita-wanita nak lagi cantik, kenalah pakai Set Foundation. Okey, kalau lelaki tak payah. Cleanser dan serum dah cukup untuk buatkan kulit tu cantik. Okey. Snow Cleanser, Gold Serum ni dapat membantulah pelbagai masalah kulit kita seperti masalah jerawat, masalah jeragat, parut jerawat, masalah kulit kusam. Juga produk-produk Almas ni kan, kadang-kadang orang tanya, cleanser dengan serum je cukup ke? Tak payah nak pakai toner ke? Tak payah pakai moisturizer? Tak perlu, sebab fungsi toner dan moisturizer dah ada dalam Gold Serum dan juga dalam Snow Cleanser. Jadi dia tidak mengeringkan kulit, dia melembabkan kulit, dia dapat membantu menegangkan kulit, dapat membantu menghilangkan kedutan-kedutan atau garis halus, juga dapat mengecilkan pori-pori. Jadi dah cukup pakai set Almas ni, dah tak payah nak pakai yang lain. Cukup 2 ni sahaja. Lepas tu nak cantik lagi, pakailah Set Foundation. Tekstur yang sangat-sangat halus dan ringan seperti sutera. Dan yang paling penting full coverage. Pakai sikit je dah boleh cover. Itu paling penting tu. Dah cover seluruh muka kita lah. Dah boleh tutup kita punya celah-celah jerawat ke kan. Parut jerawat tu ditutup. Lepas tu selesa. Tahan 24 jam. Dia bila kita pakai makin lama makin cantik, makin glowing. Bukan makin lama makin orang kata capuk. Tidak, dia makin lama makin cantik. Bila kita pakai Set Foundation. Lepas tu Yana, saya nak pesan, pastikan produk Almas yang asli baru beli. Seperti kat kaca TV kalau kita tengok kan, dia ada cara. Okey, bila beli tu, bila kita beli contoh jus Nusantara Gold, pastikan ada stiker kod dan hantar gambar stiker kod ni dekat HQ ataupun IG atau Facebook Almas. Okey, HQ akan cekkan keaslian produk. Apa-apa pun Yana, pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Dan jika ada sebarang pertanyaan, boleh follow IG dan Facebook Almas Beauty Health. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak Afika di atas penerangan sebentar tadi. Dan kepada anda semua, kami masih nak kongsikan kepada anda satu lagi menu berasaskan serai. Menu terakhir kita pada hari ini. Silakan Rina. Jarak sosial tak ada. Terima kasih. Okey, satu lagi menu istimewa yang kami janjikan nak bawakan kepada anda. Ini bagi mereka yang suka makan ikan, apatah lagi ikan percik yang menggunakan serai sebagai bahan asas. Bersama kita hari ini, kita ada Anis dan bersama pasangannya daripada Celup Tepung Setia Alam. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, kalau dah nampak ikan tu, kita dah tahu dah memang kita nak buat ikan bakar. Tapi sebelum kita nak tunjuk macam mana kita nak buat kuah percik dia menggunakan serai, kita mungkin boleh demo sikitlah kita nak buat perapan ikan ni. Okey, untuk ikan, untuk perat, kita guna ni. Serbuk kunyit. Serbuk kunyit. Tabur je dekat atas dia. Okey. Lepas tu garam sikit.
Ini secara biasanya lah Dan kita letak cili kisar sikit. Okey, ini untuk mereka yang sukakan ada rasa cili dan pedas, kita bakar bersama dengan cili kering yang dikisar juga. Okey, lepas tu kita terus lumurkan dia. Dan kebiasaannya ikan selain daripada ikan kembung, ikan apa lagi yang selalu orang suka? Selalu kembung lah. Kembung sebab kembung ni kalau buat ikan percik memang betul-betul lah. Okey, lepas tu kita akan balut dia. Lepas tu kita letak untuk bakar lah. Okey, sebab kita dah letak daun pisang untuk bagi dia aroma lagi sedap dan terus kita bakar dia sampai dia masak. Dan ini proses seterusnya, saya percaya ramai dalam kalangan kita mungkin nak tahu macam mana nak buat kuah ikan percit. Anis mungkin boleh tunjukkan. Okey, dia sebenarnya sangat senang je. So macam kita susahnya nak buat ikan percit kan, tapi sebenarnya senang je. Itu saya tu, susah aja memanjang. Bila kita teringat senang je buat kat rumah. Okey, bahan-bahan dia macam biasalah kan serai kan. Serai ni memang pentinglah serai. So bawang dengan halia ni, 3 benda ni kita akan blend. So kisar semua sekali? Ya, kisar 3 bahan ni. So kita dah siap blend. So yang bahan yang blend ni kita terus masukkan dalam kuali. Kita tukar tempat untuk mudahkan Anis. Tapi kita tak menggunakan minyak? Tak. Okey. Dia pecah minyak sendiri tau. Daripada santan tu dia akan pecah minyak. Sebab santan tu akan memberi minyak kan? Betul. Kita tak tumis macam tumis minyak tu tak. Kita just letak bahan kisar je. Macam buat rendang pedas pun ada. So lepas tu kita letak santan. Okey. Santan ni bagaimana sukatan dia, Anis? Selalunya kita boleh agak lah. Kalau macam sekarang ikan kita pun tak banyak kan. So kita agak macam... Lagi satu, kalau kita juga mungkin boleh tengok berapa banyak kita kisar. Betul. Dan sebatikan dia. Lepas tu macam nak banyak kuah ke... Ikut kadang-kadang ada setengah orang dia lebih suka yang berkuah kan, lebih banyaklah dapat disalut pada ikan tu. Lepas tu letak cili kisar. Kisar ni dalam 2 sudu ataupun 3 sudu macam tu. Ini pun ikut juga ya. Kalau orang yang sukakan lagi rasa kepedasan tu boleh tambah lagi. So kalau yang nak kurang tu, bahan-bahan dia pun sangat mudah ya, Anis. Senang, semua dekat rumah. Senang je. Tak nak je. Senang je buatnya. Faham? Okey, selain daripada kita punya ikan percit, apa lagi yang ada istimewa di Celup Tepung Setia Alam? Biasalah nama pun Celup Tepung kan. So kita memang sangat famous dengan ikan celup tepung, sotong celup tepung, udang. So selain daripada itu, kita menu utama kita juga nasi dagang. Okey, nasi faham. dagang, laksam. Tapi kalau menu-menu yang berasaskan serai ni, kita boleh tengok kat depan ni, kita ada nasi impit dan juga pulut ini ketupat palas. Ketupat palas yang dimakan bersama dengan kuah kacang berdaging. Kuah kacang berdaging. Ini memang bahan asas dia serai. Kalau boleh tengok bau dia pun bau cedok macam ni dah bau dah. Aroma kacang dan serai tu. Itulah. Dan juga yang pastinya kalau kita buat kerabu sotong pun serai menjadi bahan utama ya. Okey, baiklah. Ini kuah ni kita akan biar dia pecah minyak sendiri? Dia akan pecah minyak. Berapa lama agaknya masa diperlukan? Dalam 10 ke 15 minit macam tu. Dan kemudian kita terus boleh letak atas ikan tu. Bagi mereka yang mungkin kadang-kadang tak suka makan ikan, menu yang boleh kita jadikan percik juga? Ayam boleh Ayam percik. Tapi kalau macam seafood, sotong, udang, adakah dia akan mengurangkan rasa? Dia macam tak berapa sangat sesuai lah. Tak pernah buat. Rasa dia mungkin tak sesuai lah ya. Okey, anda lebih disyorkan untuk makan kuah percik ni bersama dengan ikan dia. Sebab ini yang paling sedap. Bagi mereka yang mungkin nak dapatkan menu-menu istimewa daripada Anis sendiri bagaimana? Sebab kat sini saya tengok ada air yang istimewa juga. Okey. Ini air dia TO Halia. So yang ni dia tak susah juga. Dia ada teh, kita letak teh, teh wangi. Okey. Lepas tu gula sedikit dengan letak serai. Tapi kalau nak bagi dia lebih rasa, so kita masakkan teh tu. Masakkan air, panaskan air tu. Baiklah. So untuk semua menu-menu istimewa ni, bagaimana caranya? Okey, boleh visit di IG Celup Tepung, Celup Tepung Setia Alam. Ataupun kita punya page juga, Celup Tepung Setia Alam. Kat situ macam-macam menu ada, anda pilih saja atau boleh terus datang ke Celup Tepung Setia Alam. Tapi jangan datang hari Khamis. Khamis tutup. Hari Khamis kita tutup. Okey, baik. Terima kasih
banyak-banyak Anis dan juga pasangannya bersama kita hari ini berkongsi menu-menu istimewa ikan percik yang menggunakan serai. Ini hasilnya. Kalau tengok, saya sekarang ni macam rasa nak minta kat floor manager nasi putih panas-panas. Okey, baik. Kita nak berehat seketika sambil saya menikmati. Boleh ke rasa ni? Boleh. Air teh serai ni. Kita rehat dululah. Saya nak minum sekejap. Wanita hari ini. Okey, kita dah siap pun untuk memberikan anda menu-menu istimewa ini daripada Thailand pun ada. Betul. Lepas tu pelbagai menu istimewa daripada Malaysia sendiri yang kita bawakan. Mungkin boleh ubah selera penonton Betul. hari ini. Bagi mereka yang sukakan cita rasa Thailand, ini dia kami bawakan daripada Chiang Mai. Jauh tu ya nak. Betul. Taklai Kai. Kalau nak menu istimewa ini ataupun nak membuat tempahan ataupun nak membeli yang frozen yang sejuk beku, anda boleh ke Instagram Rong Seri Bangi. Betul. Dan itu kalau ni cita rasa Thai. Kalau anda nak mencuba ayam serai riak, nak buat tempahan boleh. Terus ke Instagram ayam_serai_riak nak membuat pembelian anda langsung dari situ. Nak makan rendang tak payah tunggu hari raya. Boleh terus makan rendang campur daripada Rose Catering. Itu dia di hujung sana. Kita ada rendang campur yang dah siap masak. Mudah sebenarnya nak buat rendang. Tak ada alasannya lepas ni. Betul. Makan boleh nasi tolong Umi. putih. Dengan rendang campur tu sahaja. Memang Dan nak dapat betul. silakan. Berebut-rebut pula. Silakan Yana. Okey, dan terakhir kalau anda nak Tak sebut dulu ni. Rose Catering belum sebut ke tadi? Baiklah. Dan yang terakhir kalau anda semua nak mencuba ikan percik dan juga menu-menu lain, anda boleh ke Instagram Celup Tepung Setia Alam. Ada pelbagai menu lain juga yang disediakan. Kalau nak rasa perut lembu masak tauco, boleh terus ke Rasa Wow. Kat sana ada menu istimewa ini selain daripada menu-menu lain yang berasaskan serai. Semuanya dijamin sedap dan kalau rasa tak berkesempatan, boleh buat tempahan terus ke pintu rumah anda. Baiklah. Ini semua berkenaan dengan topik kita pada hari ini iaitu menu berasaskan serai. Esok kami akan kembali dengan topik lain iaitu topiknya bertajuk menangani emosi ketika hilang pekerjaan. Dan bagaimana sebenarnya anda boleh mendapatkan orang kata pelbagai tips. Kami akan kongsikan esok bersama dengan tetamu istimewa kami. Itu saja yang sempat kami bawakan untuk siaran 1 jam ini. Mudah-mudahan bukan saja bagi manfaat tapi juga bagi inspirasi, idea untuk anda meriahkan meja makan tengah hari anda hari ini bersama dengan keluarga tercinta. Baik, kita akan berjumpa lagi esok pada waktu yang sama. Jumpa lagi. Bye. Mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia ushawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watak.